Amma ba'. InsyaAllah malam ni kita dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran. Kelebihan beberapa buah surah di dalam Al-Quran, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a Alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Sayyidina Jabir meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi baginda tidak membaca surah As-Sajdah dan surah Tabarakalladzi. Sayyidina Jabir meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membaca surah As-Sajdah dan Tabarakalladzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna suratan minal Qur'an 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat yang akan terus-menerus memberi syafaat kepada seseorang yang selalu membacanya sehinggalah orang itu diampunkan. Surah itu ialah surah Tabarakalladzi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat yang akan terus-menerus memberi syafaat kepada seseorang yang selalu membacanya sehinggalah orang itu diampunkan. Surah itu ialah surah Tabarakalladzi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsabu annahu qabrun fa idza fihi qabru insanin yaqra'u suratal mulk حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت قبائي وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة وهي المنجية تنجيه من عذاب القبر. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa ada seorang sahabat yang telah memasang khemah di atas sebuah kubur, sedangkan beliau tidak menyangka bahawa di situ terdapat kubur. Tiba-tiba kedengaran suara seorang membaca surah Tabarakalladzi sehingga tamat. Baginda telah datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu, ya Rasulullah, saya telah memasang khemah di satu tempat sedangkan saya tidak menyangka bahawa tempat itu ialah perkuburan. Tiba-tiba saya mendengar seseorang membaca surah Tabarakalladzi sehingga tamat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah itu ialah penghalang daripada azab Allah dan ia adalah penyelamat daripada azab kubur. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ada seorang sahabat yang telah memasang khemah di atas sebuah kubur, sedangkan beliau tidak menyangka bahawa situ terdapat kubur. Tiba-tiba kedengaran suara seseorang membaca surah Tabarakalladzi sehingga tamat. Beliau telah datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu, ya Rasulullah, saya telah memasang khemah di satu tempat sedangkan saya tidak menyangka bahawa tempat itu ialah perkuburan. Tiba-tiba saya mendengar seseorang membaca surah Tabarakalladzi sehingga tamat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah itu ialah penghalang daripada azab Allah dan ia ada penyelamat daripada azab kubur. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yu'tar rajulu fi qabrihi عن ابن عباس رضي الله عنه يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقوم يقرأ بسورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول
ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بسورة الملك ثم يؤتى رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بسورة الملك فهي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, dalam kubur seseorang itu akan didatangi azab dari arah kakinya. Maka kakinya akan berkata, tidak ada jalan untuk kamu datang dari arahku, kerana dia selalu berdiri menggunakanku untuk membaca surah Al-Mulk. Kemudian azab akan datang dari arah dada ataupun perut. Maka dada ataupun perutnya akan berkata, tidak ada jalan untuk kamu datang dari arahku, kerana dia selalu membaca surah Al-Mulk. Kemudian azab akan datang dari arah kepala. Maka kepala akan berkata, tidak ada jalan untuk kamu datang dari arahku, kerana dia selalu membaca surah Al-Mulk. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata bahawa surah itu ialah penghalang daripada azab kubur. Nama surah itu dalam Taurah ialah surah Al-Mulk. Sesiapa yang membaca surah ini pada mana-mana malam, maka dia telah menghasilkan pahala yang banyak. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-waqi'ah kulla lailatin lam yaftaqir. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka dia tidak akan menghadapi kefakiran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, dia tidak akan menghadapi kefakiran. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan beberapa buah surah. Pertama, kelebihan surah Tabarakalladzi, yang dia akan menjadi penyelamat kita daripada azab kubur dan juga akan memberi syafaat, terus menerus memberi syafaat pada kita pada hari kiamat. Bila kita selalu baca, Nabi SAW tidak tinggal. Sebelum tidur, Nabi akan membaca surah Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajadah. Jadi kita, insyaAllah, kalau semoga Allah bagi kekuatan untuk kita amalkan baca surah Tabarakalladzi setiap malam sebelum tidur. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan-kelebihan ini. Dan ada satu lagi surah Al-Waqi'ah, yang mana Nabi bagi tahu kalau kita baca setiap malam, kita tak akan terkena kefakiran. Jadi dalam keadaan kita sekarang ni PKP, ada yang kena buang kerja dan sebagainya kan? Jadi amat baiklah kita amalkan surah Waqi'ah ni. Mudah-mudahan Allah tak uji kita dengan kefakiran. Ini janji Nabi SAW. Siapa yang baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka tidak akan menghadapi kefakiran. Jadi inilah kita ambil peluang ni. Allah bagi kita ujian dan teguran kepada kita supaya kita ingat pada dia. Jadi antara cara kita nak ingat dia, kita amalkan surah Waqi'ah, surah Tabarakalladzi sebelum tidur. Memang rasa macam panjang, Waqi'ah macam panjang, Tabarakalladzi panjang. Tapi bila kita setiap hari kita baca, lama-lama kita lancar, dia akan jadi mudah. Dan dalam masa 5 minit, 5, 6, 7 minit kita dah boleh habis surah Waqi'ah, surah Tabarakalladzi bila setiap hari kita baca. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Antara maghrib dan isyak ni pun kita boleh baca, kumpul anak-anak isteri kita baca surah Tabarakalladzi, surah Waqi'ah. Daripada kita sementara nak menunggu solat isyak, kita kumpul anak-anak isteri kita, luangkan masa setiap hari, kita baca paling kurang surah Tabarakalladzi, Waqi'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan untuk kita amalkan apa yang telah kita dengar ini dan kita sampaikan pada kawan-kawan kita, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, syada la ilaha